Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat first day. First day puasa, alhamdulillah. Syukur sangat. Syukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izinnya kita dapat berpuasa hari ini, insya-Allah. Insya-Allah hari pertama kita berjaya menempuh Ramadan yang pertama kali ini. Hari yang pertama Ramadan kali ini. Bukan Ramadan pertama. Bukan Ramadan pertama. Kau day bersama dengan Atuk hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk. Terima kasih banyak. Tajuk kita hari ini, Allah tidak akan tanya apa orang buat kepada kita. Tapi Allah akan tanya apa kita buat kepada orang. Jadi orang buat kepada kita, buat baik ke? Buat naya ke? Zalim kita ke? Tipu kita ke? Moncong kita ke? Allah tak akan tanya. Tapi Allah akan tanya apa kamu buat kepada orang lain. Sebab itu apabila sahabat ditanya, apabila sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang baik? Orang yang baik ialah orang yang berbuat baik kepada orang lain. Apa yang dia buat kepada orang lain? Apa yang buat baik kepada orang lain? Dan sudah tentunya orang yang jahat ialah orang yang buat jahat kepada orang lain. Senang je teori dia kan. 2 campur 2, 2 kali 2. Sama 4. Kau ada day bersama dengan Atuk hari ini. Allah akan tanya apa kita buat. Apa kita buat? Apa kita buat? Kita buat ni termasuklah kita gerak. Buat apa? Mata, melihat. Apa kamu buat dengan mata? Hidung, smell. Smell. Bau, apa kamu buat dengan bau? Apa kamu buat dengan mulut, perkataan? Apa kamu buat dengan 2 tangan? 2 kaki, apa kamu buat? Akan ditanya. Akan ditanya semua. You cannot get free. Everything count. Every moment count. Every cent count. Jika ada income. Every second count your age. Umur kita juga di count. Di count. Dia ambil kira. Ya Allah. Detailnya hidup ini. Detail. It's very detail hidup kita ini. Bukan sembarangan. Masa diberi 24 jam. Free. No need to pay. Of course, no need to pay. But, subject to, audit. Roket dan Atik ni akan audit. Apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan dengan masa 24 jam? Apa yang kita buat dengan kaki kita yang sihat tu? Main bola tu? Okey. Main bola. Apa yang kita buat? Apa? Itulah yang akan ditanya. Jadi, setiap apa yang kita nak lakukan, kita mesti berfikir dahulu. Think first. Fikir dulu. Fikir dulu baru buat keputusan. Ataupun jangan buat apa-apa kalau tak tahu apa-apa. Itulah Quote of the Day hari ini. Sema-sema hari ini, sema pagi kita hari ini. Quote of the Day bersama dengan Atuk. Dari Kota Baru. Tajuk kita hari ini. Apa kita buat akan ditanya. Tapi apa orang lain buat tidak ditanya. Allah hebatnya Allah SWT. Di pada mahsyar nanti tidak ada. Tidak ada apa orang buat kepada kau. Tak ada. Tak ada. Tapi apa kau buat pada orang? Ada. Ada. Ini cantik kan. Apa you buat? Barulah ada disiplin. Kontrol. Kontrol. Apa yang kamu buat? Kamu mesti dia mikir. Akan benar. Itu yang penting kepada kita. Yang penting. Dan banyak perkara-perkara yang kita terima dalam bentuk nikmat ke apa ke. Itu juga akan dia mikir. Ya Barahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat berpuasa. Selamat puasa bro. InsyaAllah. Kita berjaya menempuh puasa kali ini dengan sepenuhnya. Bersepenuhnya. Sebelum kita meneruskan bual bicara kita mengenai tajuk kita. Allah akan tanya, Allah akan tanya apa yang kita buat. Saya dari Kajang. Ya, Bang Rahim Bas Express. Bang Rahim Bas. Kajang. Wah, Kajang. Kajang Pak Malau. Kajang merantau. Kajang, Kajang. Bagus tu. Bang Rahim. Kalau nak tengok tazkirah saya yang sebelum ini. Ataupun setiap kali tazkirah ni, boleh pergi ke YouTube. Kalau pagi ni live di TikTok. Di YouTube saya upload tazkirah saya. Haji Mat Atuk. Ni. Haji Mat Atuk TV. Type Haji Mat Atuk, subscribe YouTube saya.
dan boleh menonton tazkirah video-video yang telah lepas. Dah banyak dah. Bolehlah berkongsi idea apa yang baik jika memberi manfaat. InsyaAllah gunakanlah dengan sempurna. Yang tak baik tolak tepi. Tolak tepi. Ya Hindun. Hindun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan tu. Salam Ramadan. Selamat berpuasa. Salam Ramadan. Ramadan Al-Mubarak. Syukur sangat. Dengan usia kita sekarang masih lagi dapat bertemu dengan Ramadan. Allahu Akbar. Hebatnya dapat bertemu dengan Ramadan. Bukan senang. Ramai orang tak sempat dengan Ramadan. Sekarang kat Penang tengah kerja. Oh, okey. Kerja baik-baik. Kerja baik-baik. Semoga selamat. Semoga selamat. Kau update kita hari ini. Sebelum kita bicara lebih jauh, kita cuba berbicara dulu mengenai amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan bulan Ramadan, walaupun kecil, walaupun sedikit, tetapi rugi kalau kita tidak makan. Contoh, kita kata sedekah. Sedekahlah walaupun RM1. Jangan tunggu nak banyak. Bulan Ramadan ni pahala dia berlipat-lipat kali ganda. Jadi hulurlah sikit. Hulur sedekah kepada budak-budak ke. RM1 pun tak apa. RM1 pun tak apa. Rengankan. Ada orang kata tak akan miskin kalau hulur RM1. Betul kan? Betul. Hulurkan RM1. Contoh macam tu. Jadi, perbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Perbanyakkan sedekah. Bulan Ramadan juga, kita ada masa yang banyak. Biasanya bulan Ramadan ni ada orang masanya rasa macam lapang je. Maka jika sudah selesai solat wajib 5 waktu, kerjakanlah solat-solat sunat. Solat-solat sunat tambahkan. Sebab yang jadi masalahnya apabila kita ada masa ruang yang banyak, tak pergi makan tengah hari, tak pergi semua. Dia jadi cerita membawang. Cerita membawang ni boleh membawa kepada rosak puasa kita. Sebab kalau kita fitnah, rosak puasa kita. Jangan cakap fitnah orang. Jangan menipu. Rosak. Jangan menipu. Jangan berbohong bulan Ramadan. Bukan kata bulan lain tak boleh berbohong. Bulan Ramadan pun tak boleh. Bulan lain pun tak boleh. Tapi bulan Ramadan ni 2 kali rugi. Satunya berdosa. Yang kedua menyebabkan pahala puasa tidak ada. Mungkin boleh membatalkan puasa. Jangan berbohong. Siapa saja tak kira lah. Kalau cakap nak buat, kau buatlah. Kalau kau tak buat, kau bohong. Bohong, mengumpat, fitnah. Itulah semua perkara-perkara yang boleh menjejaskan pahala puasa. Dan yang menakutkan kita ialah mungkin boleh membatalkan puasa kita. Sehingga ada orang puasa, tidak ada apa yang dia dapat kecuali lapar dan dahaga. Allahu Akbar. Jadi jaga lisan. Jaga lisan. Walaupun kita sudah hebat solat. Walaupun kita sudah hebat solat. Sekarang masuk waktu duha. Kita sudah hebat sedekah. Kita sudah hebat zikir. Kita sudah hebat baca Quran. Tapi lisan kena jaga. Lisan kena jaga. Zaman Rasulullah ada seorang wanita. Wanita yang solatnya cantik. Patuh kepada suami cantik. Puasanya cantik. Zikirnya cantik. Bersalawat kepada Rasulullah cantik. Tapi mulutnya tidak jaga. Rasulullah kata, dia akan masuk neraka. Allahu Akbar. Jadi sayanglah. Kita sudah lakukan semua SOP untuk membolehkan kita masuk syurga. Tiba-tiba kerana satu, lisan. Kerana jaga mulut. Jaga mulut. Lebih baik jangan bercakap daripada bercakap yang merosakkan. Mengumpat, mengeji, mengata. Lebih baik jangan bercakap. Bahkan. Lebih baik jangan bercakap. Diamlah kamu. Kalau cakap itu tidak memberi apa-apa erti. Tidak memberi apa-apa erti. So jangan cakap lah. Jangan bertanya. Kurang bertanya. Kurang bertanya dan kurang menjawab. Banyak senyum. Kadang-kadang kita tak cakap. Tapi kita tukar menyampuk. Pun tak boleh juga. Jadi jaga lisan. Jaga lisan. Kita dah jaga mulut. Tak makan. Tapi lidah tak jaga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itulah pesanan tu. Kau update hari ini.
Allah tidak tanya apa orang buat kepada kamu. Tapi di akhirat nanti Allah akan tanya, apa kamu buat? Apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat? Sebelum kita teruskan, di mana biasa kita membaca umul kita Al-Fatihah. Kita berdoa dengan Al-Fatihah. Semoga pahala Al-Fatihah Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat baginda. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita baca nanti kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri, anak-anak, suami, rakan-rakan, sahabat, rakan-rakan cook of the day, jiran-jiran, guru-guru kita, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, ampunilah dosa mereka semua, ampunilah dosa kami semua, muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, dan sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami baca ini, khususnya Tok Ki kita Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. Berkah first day bulan Ramadan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan tadi Allah terima. Ya Allah, jangan tolak. Jangan tolak bacaan Al-Fatihah kami sampai ke pahala yang sewajarnya. Ya Allah. Amin. Amin, amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu, Ya Allah. Terimalah bacaan Al-Fatihah kami dan sampaikan kepada mereka yang telah kami sebutkan tadi. Amin. InsyaAllah. Quote of the day. Bersama dengan Tok hari ini. Sembang-sembang pagi. Bersama dengan Tok hari ini. Allah akan tanya, apa yang kamu buat? Allah tak akan tanya, apa orang lain yang buat kepada kamu? Jadi apa yang kita buat? Kita cuba perhatikan. 5 kenikmatan yang harus disyukuri dan dimenafikan dengan baik. Sekurang-kurang ada 5 kenikmatan. Tentang umurnya, pada apa ia habiskan. Pertama sekali ialah umur. Kepada apa dia habiskan? Kepada apa yang kita buat mengenai umur kita? Kepada apa kita habiskan? Akan ditanya. Jangan nak sambut happy birthday je. Happy birthday to you. Okey, sambut birthday. Apa yang telah kamu buat dengan masa-masa yang lepas umur kamu? Dan ingat, kamu buat adjustment untuk happy birthday yang akan datang. Akan ditanya umur kita. Kemana umur kita? Tapi ada orang kata, umur banyak. Dari segi umur ni, itu angka. Umur tidak penting. Umur 20, 60, 90, 100 tak penting. Ya, Hindun, maafkan saya. Atuk, baru balik dari pasar. Belum solat duha, insyaAllah. Jumpa lagi, amin. Silakan solat duha. Bulan puasa ni buat 12 lah, Hindun. Hebat kan? Hebat. Sebenarnya, bukan angka yang penting dalam soal agama. Tetapi pengisian ni. Pengisian. Sebagai contoh, ada seorang remaja meninggal umur 20. Kan? Tapi dia sudah beribadah dengan baik bermula umur 10 tahun. Berarti dia beribadah sepanjang 10 tahun. Dan dia meninggal umur 20. Muda lagi meninggal. Ada seorang dewasa meninggal umur 60. Tetapi dia bermula beribadah umur 55 tahun. Berarti dia meninggal umur 60, umur panjang. Tapi diisi dengan ibadah hanya 5 tahun saja. 5 tahun saja. Itulah umurnya. 5 tahun saja. Umur ibadah. Sedangkan remaja tadi meninggal umur 20. Tapi dia beribadah selama 10 tahun. Yang mana lebih baik? Yang umur panjang ibadah sedikit. Ataupun umur pendek tapi ibadahnya banyak. Ini yang kita kena jaga. Ini yang kita kena jaga. Jangan bangga dengan umur panjang. Tapi kita kena bangga dengan ibadah yang banyak. Ibadah yang banyak. Jadi, ke mana umur kita yang dihabiskan? Usia kita dihabiskan. Usia kita dihabiskan ke mana? Soal ibadah. Kita kena ambil usia kita.
Kau update day bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk. Kemana umur kita dihabiskan? Jadi kita kena cemak, kena cek. Kemana umur kita dihabiskan? Kau update day bersama dengan Atuk. Ada gangguan. Gangguan cucu telefon. Balik pukul 1 katanya. So pergi ambil lah tu. Tentang umur. Umurnya. Apa yang kita habiskan dengan umur kita? Habis kerana membawang ke? Habis berhobi-hobi ke? Habis kemana. Itu juga kira-kira. Tapi umur dihabiskan yang terbaik ialah beribadah kepada Allah. Gerak-geri kita. Gerak-geri yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah. Habis dengan solat umurnya. Baca Quran. Sedekah. Sedekah tenaga. Macam-macam. Berdakwah. Tentang masa mudanya. Masa muda, apa digunakan masa mudanya? Sayyidina Ali, pemuda yang pertama memeluk agama Islam. Dan akhirnya menjadi menantu Rasulullah. Dan isterinya adalah salah seorang daripada 4 wanita syurga, Fatimah. Hebat Sayyidina Ali. Dia juga dijamin syurga. Itulah pemuda. Tengok bagaimana Sayyidina Ali. Bagilah pemuda seperti Sayyidina Ali. Hebat. Hebat berjuang. Masa muda kita. Ada orang kata, muda sekali, enjoy lah. Allahu Akbar. Jangan menyeleweng bro. Jangan menyeleweng. Muda sekali benar. Tapi di dunia ini hanya sementara. Sementara di dunia muda sekali. Sedangkan di akhirat sentiasa muda. Muda sama. Ahli syurga tak ada yang tua. Tak ada budak. Tak ada baby. Tak ada. Semua umur 30, 28, 30. Yang wanita pula umur 20. Terang-tantang. Terang-tantang. Jadi apa guna kita nak kejar masa muda di dunia? Sedangkan kita nak kejar masa muda. Tapi kalau kita kejar guna masa muda di dunia untuk menjadi ahli masjid, untuk menjadi ahli solat, untuk menjadi ahli baca Quran, untuk ahli tarawih malam, tarawih. Itu bagus. Itu yang terbaik. Itu yang betul. Itu yang benar. Tetapi kalau nak enjoy, pergi disco, pergi buat maksiat, tempat maksiat, membawang, buang masa, apa semua, na'udzubillah min zalik. Jangan bakar umur kita. Jangan bakar umur kita. Dan seterusnya akan ditanya di akhirat nanti, hartanya dari mana ia dapat? Oh, saya kerja lah. Bulan-bulan dapat. Oh, okey. Jawab. Jangan tak jawab. Saya dapat. Saya buat bisnes lah. Okey. Jawab. Asalkan boleh jawab. Tapi di akhirat nanti yang akan jawab bukan mulut kau. Bukan mulut kau. Anggota-anggota lain yang jawab. Kalau kau rasuah, habislah kau. Tangan ini akan kata, tangan inilah yang mengambil duit rasuah. Na'udzubillah min zalik. Jangan main. Jangan main. Jadi akan ditanya harta dari mana ia dapat. Tak boleh lari. Hidup di dunia ni sementara. Tapi kenapalah manusia ni sampai bertukar lumus. Seolah-olah macam tak nak mati. Atuk, cucu atuk balik asrama ke? Ya. Syak turun. Balik daripada asrama. Kejap lagi lah. Pukul 1 nanti lambat lagi. Pukul 1. Okey, tentang harta dari mana ia dapat. Dan ke mana ia dibelanjakan harta tersebut. Ke mana dibelanjakan? Kalau dibelanjakan infak, seperti bagaimana sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar. Bila dia infak, dia bersedekah. Dia bawa separuh daripada harta dia. Ini ya Rasulullah, hartaku. Aku sedekah infak untuk fi sabilillah. Tok lain tok slow loading. Slow loading kan? Mungkin internet tak apa cantik kot. Cantik. Dan Sayyidina Abu Bakar pula dia bawa harta dia semua. Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan di rumah? Aku tinggalkan Allah dan Rasul di rumah. Hartaku aku bagi semua. Bagi semua untuk jalan Allah. Itu cara ahli syurga. Kita kedekut. Tak ada masih. Syurga nak masuk. Syurga nak masuk. Sedekah tak nak. Jadi, di mana ia belanjakan harta tersebut? Kita belanja fi sabilillah.
Kita belanja kepada anak dan isteri. Kita belanja kepada kedua ibu bapa kita. Kita belanja kepada rakan-rakan sahabat untuk jalan. Kita belanja kepada fakir miskin. Itu yang penting. Dan tentang ilmu. Apa yang telah diamalkan. Kemana engkau kepada kau ketahui tentang ilmu. Ini juga penting. Ilmu. Kemana ilmu kita. Jadi sebab itulah Atuk pun mengambil satu tanggungjawab. Ada sedikit kebolehan untuk bercakap sepatah dua kata. Dalam quote of the day ni Atuk buat live. Buat live, kita bincang, bagi pencerahan. Pencerahan sedikit kepada rakan, sahabat, anak cucu Atuk. Jadi kita dapatlah pencerahan sedikit supaya kita tidak tergelincir. Tidak tergelincir daripada akan ditanya daripada mahsyar nanti. Kemana ilmu tu? Saya dah buat dah live. Dah buat live dah. Ada yang masuk, ada tak masuk. Ada yang lalu kat FYP dia buat tak tahu je. Ada yang tak masuk ke FYP dia pun dia tak buat. Kita tak kisahlah. Kita buatlah. Kita buat berdasar kepada tanggungjawab kita. Bila ditanya daripada mahsyar nanti, supaya kita terlepas. Itu yang penting kepada kita. Kita kena berusaha supaya kita terlepas. Terlepas daripada apa yang kita lakukan. Dan kita harus ingat, akan ditanya juga jawatan-jawatan yang kita pegang. Ini juga berat ni. Kau jadi pengarah apa kau buat? Kau jadi YB apa kau buat? Kau jadi menteri apa kau buat? Kau jadi Perdana Menteri apa kau buat? Ini semua akan ditanya. Akan ditanya satu persatu. Akan ditanya. Jadi orang pegang jawatan akan ditanya. Orang harta banyak akan ditanya. Dari mana kau dapat? Ke mana kau belanjakan? Audit account. Inilah. Sebab itulah. Pada suatu ketika, si Aisyah berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni salah seorang daripada sahabat Rasulullah yang dijamin syurga. Dia pergi jumpa Abdurrahman. Dia kata, ya Abdurrahman, aku mendengar Rasulullah kata engkau lah orang yang paling lambat masuk syurga. Abdurrahman terkejut, menangis, berlari dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, betul ke? Aisyah kata, engkau kata aku orang yang paling lambat sahabatmu masuk syurga. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah senyum. Bukankah aku banyak bersedekah ya Rasulullah? Rasulullah senyum. Rasulullah kata, memang kau paling lambat. Kenapa? Kerana harta kau banyak. Harta kau banyak. Kau akan disiasat di pada mahsyar nanti. Satu persatu. Daripada mana kau dapat. Kepada siapa kau belanjakan. Akan ditanya. Itu sebab itulah orang kaya lambat masuk syurga. Dan orang kaya juga ramai dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang miskin senang. Macam you check in flight lah. Check in flight, kalau you bawa 10 beg, lambat. Tapi kalau you ada beg satu je, beg yang pikul tu, cepat. Begitulah di akhirat nanti. Orang yang harta banyak, lambat. Orang yang, orang yang harta tak ada, miskin, senang je masuk syurga. Senang masuk syurga. Jadi kita kena jaga. Jadi amanah. Kekayaan itu amanah. Ilmu itu amanah. Semuanya amanah. Jawatan itu amanah. Apabila amanah akan ditanya. Bukan sahaja duit, RM1, RM2, harta itu yang ditanya saja. Bukan sahaja dollars and cent yang akan ditanya. Tetapi jawatan akan ditanya. Amanah, apa yang kamu pegang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kena jaga. Ketika kita memberi kekayaan, Allah membantu dan memberi kita lebih banyak pahala. Dikatakanlah oleh seorang sufi bahawa ketika kita mendatangi orang miskin dari kekayaan kita, Allah akan mendandani kita di hadapannya. Itulah harta kita. Jika kita berdepan dengan orang-orang miskin, kita dengan begitu mudah menghulurkan bantuan kepada mereka. Hati yang terdetak hanya untuk Allah akan selalu menjadi orang asing di antara hati yang terdetak untuk dunia. Ingatlah, hati yang tidak tenang ialah hati yang terikat dengan dunia. Hati yang paling tenang ialah hati yang terikat dengan akhirat. Siapa sahaja yang menempelkan hati dia dengan dunia, maka dia akan stres, dia akan berhadapan dengan berbagai masalah. Sebab pada dia melihat dunia itu seolah-olah segala-galanya. Dia mengejar dunia, dia menghambat dunia, dia mencari dunia.
Tetapi itu semua adalah tipu daya. Sesungguhnya dunia ini pembohongan. Pembohongan. Dunia ini tipu. Tipu daya, pembohongan. Pembohongan. Percayalah cakap saya. Cakap Atuk ni. Mungkin hidupku tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah ku rencanakan. Mungkin hidup kita tidak selancar apa yang kita rancangkan. Tapi kita yakin pasti berjalan seperti yang Allah rencanakan. Hidup kita rancang. Kita buat mengikut apa yang kita nak. Kadang-kadang dapat, kadang tak dapat. Kadang hold on. Tapi semua itu adalah rencana Allah SWT. Kita ikhtiar. Kita tawakal. Kita berusaha. Kita tawakal. Dapat ataupun tidak. Itu berdasarkan kepada perancangan Allah SWT. Sebab itu Sayyidina Ali, apabila dia berdoa, dia berdoa, ya Allah, aku memohon ini satu-satu. Apabila tak dapat, tetapi dapat benda yang lain, dia tetap bersyukur. Kerana dia kata Allah maha mengetahui apa yang baik kepadaku. Jadi kadang-kadang walaupun tak dapat 20A, tetapi kita dapat fail, maka fail itulah baik untuk kita. Kita kena bersyukur. Tak payah sedih. Sebab pada kita, fail itulah baik kepada kita. Dia ada sebab musabab kenapa fail. Mungkin kau tak membaca. Mungkin kau tak masuk kelas. Macam-macam mungkin lah. Macam-macam mungkin. Jadi, fail itu adalah keputusan terbaik kepada kita. Tapi ada juga orang yang sudah membaca, tetapi cara jawab tak betul, maka dia fail. Maka fail itu terbaik kepada kita. Fail itu satu pengajaran. Satu pengajaran kepada kita. Bukan dia sewenang-wenangnya terjadi begitu saja. Tidak. Dia mesti ada sesuatu. Sesuatu yang memberi manfaat dan faedah kepada kita. Quote of the day kita hari ini, sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini, kita teruskan, iaitu Allah tidak tanya orang buat apa kepada kita. Tapi Allah akan tanya apa yang kita buat kepada orang. Ini yang kita nak share sangat ni. Apa yang kita buat akan dikira. Dosa adalah penyakit. Taubat adalah obatnya. Dan berpantang dari itu adalah obat yang paling mujarab. Dosa adalah penyakit. Taubat adalah obatnya. Dosa penyakit. Taubat obatnya. Berpantang dari itu adalah obat yang paling mujarab. Jangan melakukan perkara-perkara dosa. Dosa obatnya ialah taubat. Bukan panado, bukan. Bukan obat. Dosa obatnya ialah taubat. Pintu taubat sentiasa terbuka. Terbuka. Bila-bila masa 24 jam. Pintu taubat tak pernah ditutup. Kecuali akan ditutup setelah berlakunya matahari naik daripada barat. Tutuplah pintu taubat. Itu kiamat besar. Tapi kiamat kecil, apabila nyawa sudah sampai ke halkum, nak meninggal dah, maka pada masa itu ditutup pintu taubat. Jadi sebelum nyawa ke suara halkum, sebelum matahari naik daripada barat, maka bertaubatlah. Sesungguhnya Allah sedang menunggu taubat kita. Sedang menunggu. Berapa banyak dosa pun bertaubatlah. InsyaAllah. Allah akan hapuskan. Bila kita bertaubat, senarai dosa-dosa kita tidak akan dipamerkan di mahsyar nanti. Sebab itu kita kena bertaubat. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Taubatan nasuha, ya Allah. Banyaknya dosaku, ya Allah. Ampunlah dosaku, ya Allah. Apabila Allah ampunkan, maka senarai dosa tadi tidak akan dipamerkan. Akan diiris di pada mahsyar nanti. Itu kita selalu bertaubat. Lepas tu bangun pagi kena bertaubat, banyak istighfar. Istighfar, amalan-amalan semasa bulan Ramadan. Yang paling penting yang diamalkan oleh para ulama bulan Ramadan. Pertama sekali, banyak istighfar. Astagfirullah. Dan yang kedua, sentiasa syuhada. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sentiasa sebut. Syahadu an la ilaha illallah. Wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sentiasa. Saya sebut. Dan sentiasa mengharapkan supaya puasa kita diterima oleh Allah. Ya Allah, terimalah amalan puasaku. Ya, tak habis lagi tu. Tak habis lagi lah. Tak apalah. kena minta dengan Allah. Ya Allah, terimalah amalan puasaku. Sekarang dah pukul 10.40. 10.40. Dah banyak jam dah kita puasa. Ya Allah, terimalah ibadat puasaku. Kena minta dengan Allah. Jangan tolak puasaku, ya Allah. Jangan tolak, ya Allah. Terimalah ibadat puasaku. Kena minta. Minta. Kena minta.
Jadi, obat dosa ialah bertaubat. Jika ingin kedamaian di hati, taatlah kepada Allah. Kalau nak kedamaian, taat kepada Allah. Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa'ati'ullah, taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu apa? Solat. Solat. Solat di awal waktu, cantik. Dalam waktu pun boleh. Jangan tinggal langsung. Tapi tak khusyuk lah tu. Saya solat, hoi. Sampai ke Bangkok, Tokyo, pergi mana. Tak kisah. Teruskan solat. Teruskan. Kalau Zuhur 4 rakaat, buat 4. Kalau asar 4 rakaat, buat 4. Teruskan solat. Tak khusyuk, tak apa. Teruskan. Teruskan. Maghrib 3, teruskan. Isyak 3, teruskan. Solat tarawih. Buat 8 campur 3 tu. Teruskan. Teruskan. Solat tarawih. Biar tak khusyuk, tak apa. Sebab bukan senang nak dapat khusyuk dalam solat. Bukan senang. Sebab kita diganggu oleh syaitan. Syaitan yang paling takut sekali apabila hamba Allah dan umat Nabi Muhammad ini solat. Apabila hamba Allah dan umat Nabi Muhammad ini tak solat, syaitan yang paling gembira sekali. Sebab bagi orang tak solat, tidak ada agama padanya. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Tengok ulama kata kafir. Kafir. Allahu Akbar. Jadi, tak khusyuk tak apa. Ada orang kata saya dosa banyak tu, malas solat. Jangan. Dosa banyak, kamu ampun dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. Berjanji, ya Allah, aku tak buat lagi. Minta maaf keampunan dengan Allah. Minta keampunan dengan Allah. Allah yang mengampunkan. Allah dah tahu dah, hambanya banyak dosa. Sebab kita digodok oleh syaitan dan sebagainya kan. Minta ampun dengan Allah. Jadi apabila nak damai di hati, maka wa'ati Allah. Nak damai, kebahagiaan dalam rumah tangga, semuanya. Taat kepada Allah. Apa itu taat kepada Allah? Amal ma'ruf nahi mungkar. Buat yang baik-baik, tinggal yang tak baik. Perkara-perkara mungkar. Terutama dalam bulan Ramadan ini, jangan buat sesuatu yang boleh menjejaskan pahala puasa. Apalagi boleh membatalkan. Jangan. Elakkan. Itu nak buat macam mana tu? Penuhkan mulut engkau dengan zikir. Penuhkan mulut kau. Baru kau tak bercakap benda lain. Kalau kawan-kawan datang bercerita, Astagfirullah. Kawan-kawan nak membawa, you tahu tak cerita ni? Subhanallah. Lari dia. Lari. You tahu tak? Kawan kita tu kan, bawa dia, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari dia, lari. La ilaha illallah. Macam tu. Penuhkan. Jangan sampai tidak penuhkan masa kita dengan berzikir, berselawat dan juga beristighfar. Itu yang penting kepada kita. Tidak ada kata terlambat untuk memohon keampunan dengan Allah SWT. Tidak ada. It's too late already. Tidak ada. Yang terlambat ini apabila matahari naik daripada barat. Itu terlambatlah. It's too late already. Dah ataupun nyawa sudah sampai di halkum. Dah habis dah. Itu tak boleh lah. Tapi dalam keadaan biasa, tak ada yang dikata terlambat. Anytime, now. Sekarang minta maaf. Ya Allah, apalah dosa kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah dosa kami semua. Cook of the day. Bersama dengan tu. Amin. Senang kan? Ya Allah, apalah dosa kami. Apabila kita menyebut, Ya Allah, apalah dosa kami. Pada masa itu, kita tidak akan buat dosa lagi. Kecuali kita dah lupa. 2-3 hari lagi, buat lagi. Ampun lagi. Ya Allah, apalah dosa kami. Ya Allah, apalah dosa kami. Jadi tidak ada istilah terlambat mohon keampunan. Tidak ada. Ada orang kata, dah terlambat lah. Dah umur 40 baru nak start solat. No. Jangan sedap. Yang umur 20 dah solat. Yang umur 40 baru nak solat. Siapa masuk syurga dulu? Nobody knows. Yeah. Mizamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah join. Kawan-kawan join. Terima kasih banyak. Jangan kata umur 40 baru nak pakai tudung. No. Hidayah kita tak tahu bila kita akan dapat. Ataupun jangan cakap pula, aku akan tutup ni kalau bila dapat hidayah. Allahu Akbar. Jangan bagi alasan itu. Jangan alasan itu. Tak boleh. Jadi tidak ada istilah terlambat untuk istighfar, memohon keampunan dengan Allah. Dan juga tidak ada istilah terlambat bagi orang yang nak memulakan beribadat kepada Allah SWT. Bagi siapa yang tak pernah lagi solat sunat duha, boleh mula sekarang. Boleh mula hari ini. Solat sunat duha, sajaku solat sunat duha, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Senang kan? Senang.
Dia bermula pukul 8 tadi dan habis pukul 12.50. Habis. Jadi boleh solat sunat duha. Boleh buat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Mengikut Rasulullah buat. Mana satu. Kalau nak cepat buat 2. Macam tu. Kalau tadi kita dah bincang dah. Kemana usia kau habis? Saya solat 12 rakaat duha. Usia kita. Kita akan menempel di situ. Menempel di situ. Habiskan masa itu terjawabnya. Terjawab. Terjawab. Jadi tidak ada istilah terlambat untuk mohon keampunan daripada Allah SWT. Jadi pohonlah. Allah sedang menunggu. Allah sedang menunggu. Bahkan Allah sayang kepada orang yang banyak buat jahat, kemudian dia mohon keampunan dengan Allah. Berbanding dengan orang tidak ada buat jahat, tidak memohon keampunan dengan Allah. Sebab tidak ada manusia yang tak buat jahat. Semua ada orang salah. Semua ada orang buat salah. Mungkin matahari masih terbit esok hari, tapi belum tentu dengan kamu. Apakah masih hidup ataupun engkau sudah tiada. Jadi bertaubatlah. Mungkin matahari akan terbit lagi esok. Esok akan terbit lagi. Tapi umur kita, umur kita. Mungkin kita today is the last day. Nobody knows. Today is the last day for us. Nobody knows. Jadi jadi kita bertaubatlah. Bertaubat. Taubat sejati bukan hanya berhenti dari berbuat maksiat. Taubat sejati bukan setakat berhenti daripada maksiat. Namun juga berusaha untuk menuju kepada kebaikan yang bersungguh-sungguh. Berusaha bukan saja stop, tak nak lagi rasuah, tetapi berusaha bersungguh-sungguh ke arah kebaikan yang lebih baik. Bukan lagi tak suka nak berbohong. Bukan lagi tak suka nak cakap tipu. Tapi cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Itu yang penting. Itu yang penting. Dalam soal istighfar ini, istighfar ini besar sebenarnya. Besar. Istighfar astagfirullah nanti. Kalau kita sayang kepada diri kita, maka banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyaklah berdoa keampunan kita. Sayang badan kita ni akan dibakar oleh api neraka. Jika banyak dosa masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi kita memohon kepada Allah, ya Allah, apalah dosa kami semua, ya Allah, supaya badan-badan kami ini terjaga di akhirat nanti. Kita akan dibangkit di mahsyar dan kita insya-Allah kita dihisab, maka kita akan dimasukkan dalam syurga. Amin. Amin. Bertaubat kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Orang yang bertaubat ni orang beruntung. Orang tak bertaubat, orang rugi. Bertaubat is no cost. Astaghfirullahaladzim. Tak kena bayar apa pun. Tapi beruntung. Beruntung kerana engkau, taubat engkau diterima oleh Allah SWT. Dan engkau terpilih sebagai salah seorang daripada ahli syurga. Setiap hari kita kena mohon kepada Allah, ya Allah, dalam bulan Ramadan ini, ada nama-nama. Nama-nama yang sudah pun tercatat dalam neraka. Tetapi bulan Ramadan ini dipotong namanya dan dimasuk sebagai ahli syurga. Kita tak tahu siapa itu. Mungkin nama kita sudah tercatat ahli neraka. Jadi kita kena memohon dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, sepenuh bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini antara usaha yang Allah lakukan ialah memotong, memindahkan nama daripada senarai ahli neraka kepada senarai ahli syurga. Ya Allah, masukkanlah nama kami. Masukkanlah nama ahli keluarga kami dalam senarai ahli syurga. Potonglah ya Allah. Hapuskanlah ya Allah nama-nama kami dan ahli keluarga kami. Nama kedua ibu bapa kami. Jika tercatat dalam senarai ahli neraka, maka potonglah semuanya ya Allah. Dan pindah kepada senarai ahli syurga. InsyaAllah. Itu yang kita berdoa. Sebab perpindahan nama ini berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi kita kena berdoa, kena minta dengan Allah. Bukan setakat mohon keampunan. Keampunan sudah cantik. Tapi memohon nama kita dipindah daripada senarai ahli neraka kepada senarai ahli syurga. Sebab itu, ada satu kisah. Malaikat melihat ada seorang hamba Allah itu. Dia berzikir, baca Quran, solat sebagainya. Dia beritahu, hai si Fulan, aku melihat namamu tercatat sebagai ahli neraka. Kenapa kau kuat beribadah? Kenapa kau kuat beribadah? Kau kuat baca Quran, kau kuat solat dan sebagainya.
Apa jawab dia? Ya malaikat, aku beribadah adalah kerana tugasku. Sebab Allah kata, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Jadi sekarang aku sembah kepada Allah. Aku solat, aku baca Quran. Sama ada aku neraka ataupun aku syurga, aku serahkan kepada Allah. Tugasku ialah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat pun naik semula ke langit. Malaikat naik ke langit. Hairan. Namanya sudah dipotong sebagai ahli neraka, tapi sudah ditulis sebagai ahli syurga. Dia pun turun. Wahai si fulan, aku lihat namamu di Lauh Mahfuz sudah pun tertulis sebagai seorang ahli syurga. Amin. Amin. Zaitun. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam Tok. Apa khabar? Apa khabar? Jadi Allah tidak tanya apa orang buat kepada kita. Tapi Allah akan tanya apa kita buat kepada orang. Apa kita buat. Jadi kita kena jaga-jaga. Jangan terasa hati orang buat kepada kita. Kita jangan membalas apa orang buat kepada kita. Buat baik ke, buat jahat ke, buat apa, kita buat tak kisah je. Jangan terasa hati. Jangan terasa. Sebab itu tidak akan ditanya. Tetapi apa kamu buat? Bila kamu balas balik, itu akan ditanya. Kenapa kamu balas balik? Kenapa kamu buat? Sebab itulah peribadi Rasulullah tidak pernah membalas apa kejahatan yang dilakukan oleh baginda. Bahkan pernah Rasulullah berdarah dibaling dengan batu oleh penduduk Taif kerana ingin berdakwah di sana. Tetapi Rasulullah tetap tidak membalas kejahatan itu. Ada seorang kafir Quraisy, setiap hari membalingkan najis unta kepada Rasulullah. Rasulullah tetap tidak membalaskannya. Bahkan apabila satu hari pakaian Rasulullah tidak kotor, Rasulullah tanya, kemana orang tidak baling najis kepada aku hari ini? Dia kata orang tu sedang sakit. Rasulullah pergi ziarah rumah dia. Terkejut orang itu. Dia ingatkan Rasulullah datang nak marah sebab dia sakit. Tidak. Jadi dia terkejut dan dia terus mohon kemaafan dengan Rasulullah dan dia terus memeluk agama Islam syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pekerti baik yang tinggi ini adalah merupakan satu jalur dakwah yang paling berkesan. Paling berkesan. Sebab itu kita kena jadi orang baik. Orang baik, orang berjurus. Orang berjurus. Jadi orang baik, orang berjurus. Jadi dalam kita berusaha untuk mengharungi kehidupan ini. Bagaimana untuk mencapai tahap kebahagiaan? Tahap kebahagiaan kita. Pertama sekali, bersabar ketika diuji. Bersabar kita diuji. Innallaha ma'as-sabirin. Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Rasulullah lah orang yang paling kuat sabar. Paling kuat sabar. Ada orang anaknya meninggal, dia sedih. Ingatlah Rasulullah ini, semua anak laki-lakinya meninggal. Semua lelaki meninggal. Dan Rasulullah juga, isterinya meninggal. Rasulullah juga isteri saya meninggal, tulang belakang dia. Dan 4 saudara dia yang jaga dia sejak daripada umur 6 tahun. Iaitu sehingga umur 53. Abu Talib juga meninggal. Maknanya, sabarlah ketika diuji. Begitu juga jika kamu dibuang kerja apa semua, sabar ketika diuji. Yang kedua, bersyukur ketika menerima nikmat. Alhamdulillah, syukur. Syukur terima gaji, syukur terima bonus, syukur naik pangkat. Bersyukur. Tapi jangan cakap mulut je. Jika dapat gaji, ambil sedikit daripada gaji itu. Sedekah. Jadi, syukur di segi mulut, perbuatannya adalah sedekah. Jadi itu untuk mencapai kebahagiaan. Dan yang ketiga ialah bertaubatlah sentiasa atas dosa-dosa yang kita lakukan. Astagfirullah. Sentiasa bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Rasulullah ni kekasih Allah. Dijamin syurga. Tempat tinggi. Syurga Firdaus. Tapi baginda masih lagi bertaubat. Lebih daripada 70 kali satu hari. Kita ni apa dia? Allahu Akbar. Jadi bertaubatlah. Tapi bertaubat Rasulullah itu bukan bertaubat untuk menghapuskan dosa. Rasulullah tidak ada dosa. Tapi bertaubat Rasulullah kerana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu Rasulullah terus bertaubat. Sebab Rasulullah juga seorang insan. Jadi Rasulullah menggambarkan kalau aku bertaubat 70 kali satu hari, engkau lagilah kena bertaubat kalau nak masuk syurga. InsyaAllah. Amin. Amin. Jadi kita perlu ingat, Allah akan tanya apa yang kita buat. Allah tak tanya apa orang lain buat. Allah tak tanya apa suami buat engkau. Apa yang suami buat kepada engkau, Allah tak tanya. Tapi Allah akan tanya apa isteri buat kepada suami. Itu kita kena jaga. Kita kena jaga. Kita kena jaga. Bukan senang. Bukan senang. Jadi Allah akan tanya apa yang kamu buat kepada suami. Begitu juga suami. Allah akan tanya apa yang suami buat kepada isteri. Jadi kena jaga-jaga. Tajuk kita hari ini. Akhir kalam. Sebelum kita menutup tazkirah kita pagi ini. Quote of the day bersama dengan Atuk. Atuk ingin mengucapkan terima kasih banyak rakan-rakan daripada seluruh Malaysia. Yang sentiasa sabar ingin mendengar sedikit sebanyak celoteh Atuk. Rakan-rakan daripada Indonesia, sahabat-sahabat di sana, apa khabar? Semoga baik-baik je. Baik-baik. Rakan-rakan kita di Thailand, Singapura, Brunei, dan rakan-rakan lain di seluruh dunia yang mengikuti program Atuk ini. Quote of the day bersama dengan Atuk. Jadi Atuk berharap jika sesiapa yang tak sempat, tiada ada kesempatan untuk menonton live ini, maka bolehlah melawat YouTube Atuk. Visit my YouTube, Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk TV. Type Haji Mat Atuk, subscribe YouTube. InsyaAllah anda akan dapat mendengar video-video di sana. Video Atuk ada dua jenis. Satu yang 60 saat, pendek je. Dan satu lagi yang panjang. Yang Atuk ceramah ini akan jadi video panjang. Kat belakang tajuk tu Atuk letak live. Bila sebut live tu makna 1 jam lebih. Ataupun 1 jam. Panjang. Tapi kalau tak ada perkataan live tu kat belakang tu, itu makna 60 saat. Sekejap je lah poin-poin yang ringkas saja. Poin-poin ringkas saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana sudi bersama Atuk. Jumpa lagi esok hari. InsyaAllah esok puasa yang kedua. Kita berdoa, ya Allah. Berdoa semoga Allah menerima puasa kita hari ini. Dan Allah mengekalkan iman kita. Dan Allah membantu kita untuk kita mengharungi ujian. Supaya puasa kita tercantik. Dan puasa kita terbaik. Dan puasa kita dengan pahala yang tertinggi. Jangan lupa beramal, beribadah lebih daripada biasa. Khususnya bulan Ramadan, kerana pahala sunat akan dibayar pahala wajib. Pahala wajib akan digandakan 70 kali ganda. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Selamat berpuasa semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.